Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid tahun 3. Hari ini kita akan belajar mengenai boneka menari mencuit hati. Okey, jadi bagi tajuk ini kita akan belajar mengenai cara nak buat boneka lah sebagai salah satu bidang seni kita dalam membina boneka. Okey, jadi sebelum tu kita akan lihat buku teks muka surat 74. Dekat sini ada boneka adalah satu perlambangan atau tujuan lakonan dan persembahan yang dimainkan oleh seseorang. Okey. Dia dimainkan oleh seseorang. Sebagai contoh kita lihat yang ini dia menggunakan watak katak. Jadi dia pun membuat boneka katak. Dia buat boneka katak. Begitu juga dengan yang perempuan ni, dia membayangkan lebah. Jadi dia pun membina boneka lebah. Jadi ada beberapa jenis boneka. Kalau kita lihat kat sini, sini ada boneka jari. Okey, boneka jari di mana dia selit dekat jari dia lah. Hanya untuk saiz jari. Dan di sini juga ada boneka sarung. Boneka sarung, dia menyarung dalam dia punya tangan lah. Masuk. Okey, jadi antara alatan yang diperlukan adalah kertas warna, paip PVC, kad manila. Okey, boleh dapat kat rumah. Dan juga kalau ini dia menggunakan butang, kain flat dan juga labuci. Okey. Jadi ini adalah antara alatan yang diperlukan lah. Seterusnya kita akan lihat apakah yang dikatakan dengan tengok ni sini ya. Dia buat boneka, dia membayangkan, saya zoom sikit. Dekat sini dia membayangkan badut. Jadi dia membayangkan badut. Bila dia membayangkan badut, dia cuba membina badut di sini. Okey, yang ini pula dia membayangkan orang salji, jadi dia membina boneka orang salji. Okey, kita lihat di sini dia memegang. Di sini Abu ni dia memegang menggunakan kayu. Berbeza dengan si Sarah. Sarah memegang menggunakan tali. Dia boleh mengawal menggunakan tali. Itu perbezaan antara boneka tersebut. Okey, seterusnya adalah keseimbangan simetri. Yang ini penting. Kalau kita lihat, jika nak buat tangan tu, dia tak bolehlah patung tu berat sebelah macam ni. Jadi bila dia nak kawal tu tak seimbang. Jadi apabila disebut keseimbangan simetri bermakna jari dia berada di tengah-tengah dengan tangan dia. Baru patung itu berada dalam keadaan yang, boneka tersebut berada dalam keadaan yang seimbang. Begitu juga kalau menggunakan tali. Menggunakan tali pun sama. Jadi dia memegang pensel, tali dan tali. Jadi dia boleh kawal. Nak angkat tangan kiri, angkat tangan kanan menggunakan tali. Okey. Kalau kita lihat, ni antara alatan yang digunakan lah. Cardboard, pensel, kertas warna, tali tebal dan kain flat. Okey, ataupun kertas warna lah. Okey, seterusnya kita akan lihat kalau nak buat boneka batang, dia kena ada batang aiskrim. Dia kena ada polistrina. Ini kena ada pemotong polistrin. Pemotong polistrin ni biasa pakai dawai panas tu lah. Kalau pakai pisau boleh tapi susah sikit lah. Nanti berhabuk ataupun kadang-kadang pecah. Jadi tak dicadangkan lah. Tak di-suggest lah. Okey, seterusnya dia ada di sini Ray-Ban dan juga batang aiskrim. Batang aiskrim ni boleh jadi batang lidi pun boleh. Tak ada masalah. Untuk pegang saja. Okey. Jadi kita kenal dulu sebelum kita buat. Seterusnya kita ada kalau kat sini pelbagai. Kat sini dia ada pelbagai teroka bahan. Kita lihat teroka bahan. Seterusnya kita ada teroka bahan. Bahan yang mempunyai pelbagai kesan jalinan. Apa itu kesan jalinan? Kesan jalinan tu ni lah. Dia ada kontra warna. Dia ada rambut-rambut ni kesan jalinan tu nampak seperti rambut tu. Kesan jalinan. Okay, kita lihat rambut dia ni. Kesan jalinan. Okay. Kita ada misai. Ini dia buat boneka tangan. Tapi dia menggunakan segala alatan yang dia ada untuk bagi nampak lebih menarik lah dia punya boneka. Okay, dia menggunakan kain flat, span muka, span, penutup botol, butang hiasan, kertas krep, pebola hiasan, penyedut minuman dan dawai berbulu. Okey, akhirnya dia dapat menghasilkan papet ni lah, boneka ini. Ada juga alatan yang kita ada di rumah, boleh digunakan seperti bunga lawang, kayu manis, bunga cengkeh. Ni boleh dapat kat dapur lah, minta dekat mak. Kalau awak tak kenal, boleh minta.
Okey, kesan untuk menimbulkan kesan kasar. Kesan kasar. Dia nampak macam butang baju Melayu kat sini kesan kasar. Seterusnya kita ada tali tebal, benang kambing dan tali rafia. Okey, tali rafia ni kita boleh guna untuk buat rambut, untuk buat bulu-bulu, render-render. Okey. Kalau kita lihat kat sini dia ada kacang dal, kacang tanah, labuci. Macam nak masak pula kan. Okey, sebenarnya bukan nak masak, dia nak gunakan sebagai hiasan. Jangan nanti jadi kari pula. Jadi kat sini dia ada pakai gelang. Dia pakai gelang ni. Dia buat gelang ni dengan apa? Kita zoom sikit. Apa dia buat dengan gelang ni? Kita tengok sikit. Apa yang dia buat dengan gelang ni? Oops. Okey. Dia gunakan kesan tajam. Kesan tajam ni dia menggunakan manik-manik ni. Orang perempuan suka ni. Kilau-kilau menggelik-gelik ni. Dia manik-manik sikit. Orang lelaki ni di sini dia guna tali. Tali rafia, kain-kain perca yang dah tak pakai. Dia boleh gunakan. Yang ni dia guna kertas warna dan kotak sahaja. Dia potong kotak. Dia tampal kertas warna atas ni. Lepas tu dihiaskan. Apa masalah? Susah. Senang je kan. Dia buatnya pula songkok pula tu. Dia tambahnya labuci kat atas tu. Dah boleh kahwin dah dua orang ni. Jadi yang ini dia pun bersanding lah. Kesan bulu dia pakai rambut. Ini dia kahwin dengan orang Mak Saleh. Kalau dia kahwin Melayu dia pakai tudung lah. Tak pun rambut dia warna hitam. Kalau warna lain tu dia dye rambut dia. Okey, seterusnya jalinan sentuh adalah permukaan yang boleh dirasai melalui sentuhan. Jadi dia kasar, boleh sentuh, boleh rasa dengan jari. Itu maksud dia kasar. Okey. Ini adalah projek. Tak apa, untuk hari ini kita tengok sahaja dahulu. Jadi minggu ni kita boleh sediakan bahan lah untuk buat projek ni pada minggu hadapan. Okey. Jangan buat minggu ni pula. Tak apa, minggu ni kita belajar dahulu. Kita kenal dulu apa yang kita nak buat. Kita cari bahan. Okey, yang ini dia menggunakan bahan yang berjalin. Boneka riang. Ini dia menggunakan kertas tisu. Tebuk lubang pada kertas tisu. Gulung tisu dengan penebuk. Kertas tisu, roll tu, dalam tu dia ada gelung. Kalau tak ada gelung tu, boleh buat sendiri dengan manila cut pun boleh. Tapi tak cukup keras lah. Kalau nak keras sikit, pakai kotak. Kalau tak ada lah. Okey. Lepas tu dia tebukkan lubang, penebuk lubang. Kalau tak ada penebuk lubang, boleh tebuk dengan pensel, boleh dengan pisau, boleh dengan gunting, boleh guna kreativiti dan jaga keselamatan. Jangan sampai tertebuk jari. Okey, seterusnya dia ikat. Bila dia ikat, dia pun masukkan tali. Okey. Setelah masukkan tali, yang ini pun dia pun bubuhlah kertas warna. Dia balut pula badan tadi tu dengan kertas warna. Dibalutnya kertas warna. Okey, ada balut dengan kertas warna. Dibuatnya pakai telur. Kepala ni dia pakai telur. Dia letaknya telur situ, gam lah. Janganlah tak gam. Jatuh telur tu pecah. Telur kosong jangan ambil telur ada isi. Dah dibuang isinya, tebuk lubang sikit kat bawah telur tu. Nanti keluarlah isi dia. Isi tu jangan dibuang. Masak buat telur dadar. Okey. Seterusnya, kalau tak ada telur dadar, telur mata kebau boleh. Okey, dah bubuh situ, dia bubuhlah mata. Kalau lah tak ada mata ni, tak adalah nak keluar PKP, payah nak beli mata. Ada yang ada mata, tak ada mata, lukislah. Pakai marker pen. Lukis pakai marker pen, tak ada masalah. Manakala dengan rambut dia ni pula, dia guna tali rafia boleh, benang boleh seperti yang kita sebut tadi lah. Yang rambut warna oranye, warna pakai pun boleh, tak ada masalah. Yang penting nampak macam rambut. Jangan dikerat pula rambut adik awak, nanti awak tampal kat situ. Mengamuk mak kamu nanti. Okey, seterusnya kita ada tali benang. Tali benang, dia menggunakan tali benang ini sebagai tangan dia. Kenapa dia pakai tali benang? Sebab bila dia nak ikat nanti, dia boleh kawal. Tangan dia boleh bergerak. Okey, pilih tali benang yang sesuai. Pastikan tali benang diikat supaya seimbang. Keseimbangan tu penting. Okey, jadi bila dah ikat kat tangan-tangan dia ni, dah ikat kat tangan ni, saya tukar ni biru pula dah. Merah baru nampak kan. Apalah. Okey, dia dah ikat. Tu dia. Dia dah ikat kat tangan dia ni. Sini. Diikat sini satu. Diikat kat kepala satu. Jadi ada 3. Kepala 1, tangan 2. Kenapa kepala kena? Kenalah kepala tu titik kita simetri yang tengah tadi tu. Ingat titik simetri tengah. Yang ni di sini titik simetri tengah kepala. Digabung dengan kepala.
straight ke kepala. Yang ini keluar, jadi ada 2 ni. Dia masuk dalam ni. Jadi masuk keluar ke tangan kanan dan tangan kiri boneka tadi. Ha. Dia menggunakan penyedut minuman, straw lah. Okey. Jadi dah siap. Macam itulah rupa bonekanya kalau dah siap. Ini salah satu contoh boneka yang boleh dibuat. Okey, awak juga boleh menggunakan, ni bahan-bahan dia lah. Okey, awak boleh menggunakan bahan-bahan ini untuk buat boneka yang berbeza. Awak nak guna bahan-bahan ini nak buat boneka lain pun boleh, tak ada masalah. Awak nak buat boneka tangan yang pakai kayu tu pun boleh, tak ada masalah. Jadi itu sahaja. Jadi kita akan sediakanlah nanti sebelum buat nanti tu saya akan hantarkanlah video cara-cara nak buat. Mungkin ada boneka-boneka beza banyak di YouTube. Mungkin saya tak sempat buat video tu, saya akan hantar video daripada orang lain lah yang buat daripada YouTube. Jadi itu sahaja daripada saya. Untuk hari ini kita belajar cara buat. Kita tengok mengenali alatan. Dan juga kita cari barang untuk projek pada minggu hadapan. Jadi itu saja. Selamat ber-PDPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Jumpa lagi insyaAllah.